Pada hari ini saya akan membentangkan kajian kajian saya bertajuk pelaksanaan hukuman sebat syariah dalam konteks perundangan dan pelaksanaannya oleh Jabatan Penjara Malaysia. Nama saya Haniatul Husna binti Mat Mokhtar. Diikuti dengan penulis yang kedua iaitu Farah Wahida binti Azan dan penyidik yang ketiga iaitu Nur Hashimah binti Said. Kami dari Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah berkolaborasi bersama Jabatan Pelancongan dan Hospitality juga dari Politeknik Muazzam Shah Pahang, Malaysia. Terdapat beberapa agenda dalam kajian ini, iaitu terdiri daripada pendahuluan, objektif kajian, kaedah metodologi, dapatan kajian, kesimpulan dan juga sumber rujukan. Dalam bab pendahuluan, saya ada menjelaskan tentang kajian ini, iaitu ia dipilih berdasarkan isu yang sering dibangkitkan berkaitan dengan pelaksanaan hukuman sebat ke atas pesalah syariah. Seksyen 289 Kanun Acara Jenayah Akta 593, walaupun terdapat peruntukan yang jelas di dalam Kanun Acara Jenayah yang mengecualikan pesalah wanita dari dikenakan hukuman sebat, namun begitu berlainan pula halnya dengan peruntukan undang-undang syariah, di mana dalam undang-undang syariah membenarkan pelaksanaan hukuman sebat ke atas pesalah wanita. Tujuan sebenar hukuman sebat ini mengikut perspektif Islam adalah bertujuan untuk memberi keinsafan kepada si pesalah dan bukannya semata-mata untuk mencederakannya. Peruntukan hukuman sebat ini boleh dilihat secara jelas pada kesalahan tertentu daripada kesalahan hudud, iaitu zina berdasarkan Seksyen 25 Klausa 1 dan 2 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995, pertuduhan zina yakni qazaf dan kesalahan minum arak. Siti Zubadah Ismail 2004 menyatakan sungguh pun peruntukan hukuman sebat ini memang sudah lama termaktub di dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia, namun boleh dikatakan kewujudannya hanyalah sia-sia sahaja, sehinggalah negeri Kelantan buat pertama kalinya melaksanakan hukuman sebat ini pada tahun 1997. Tuan Masran bin Muhammad 2010 menyatakan rentetan daripada itu, beberapa negeri juga dilihat mengikut jejak langkah negeri Kelantan dalam melaksanakan hukuman sebat syariah ini, di antaranya seperti di negeri Pahang dan juga di wilayah Persekutuan. Jadi sebagai bukti, pada 11 Julai 2008, Saudari Kartika Sari Dewi Soekarno telah didakwa di bawah Seksyen 136 Enactment Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang atas kesalahan meminum arak di sebuah hotel di Cerating. Jadi Hakim Syari'i pada ketika itu, iaitu Datuk Abdul Rahman Yunus di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan, telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM5,000 dan 6 sebatan ke atas Saudari Kartika. Berikutan dengan hukuman yang telah dijalankan ataupun dijatuhkan ke atas Kartika Sari tersebut pada 25 Ogos 2009, Pengarah Eksekutif Sisters in Islam, Dr. Hamidah American yang mewakili The Joint Action Group for Gender Equality, JAG, telah menyerahkan memorandum bantahan bertajuk Justice for Kartika kepada Menteri Pembangunan Wanita ketika itu, iaitu Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika itu, iaitu Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil, supaya mendesak Perdana Menteri campur tangan terhadap keputusan mahkamah tersebut. Kajian literatur yang pertama berkaitan dengan sebat. Profesor Madya Faizah Haji Ismail pada tahun 1993 menyatakan hukuman sebat merupakan salah satu jenis hukuman yang disyariatkan oleh Islam atas beberapa kesalahan tertentu. Malah, hukuman tersebut pernah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada zaman pemerintahan Islam yang terdahulu. Walaupun dalam beberapa hal dan keadaan pelaksanaannya berbeza, namun ia merupakan hukuman yang mempunyai ciri-ciri dan kaedah pelaksanaan yang khusus bagi setiap zaman
dan semua tempat serta keadaan. Seterusnya dari sudut syariah. Syariah merujuk kepada badan undang-undang agama dalam Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam dan kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Istilah ini juga dapat merujuk kepada jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh orang ramai untuk mendapatkan sumber air untuk diminum mereka sendiri, serta ajaran agama atau manhaj oleh sebahagian ulama. Dari segi istilah, syariah adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya pada perkara agama, iaitu daripada hukum hakam yang berbeza. Jadi perbezaan antara syariah dan fiqh adalah syariah merangkumi aturan atau ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala fiqh merupakan perbahasan tentang hukum hakam ijtihadi. Seterusnya yang ketiga iaitu hukuman. Jadi maksud hukuman merujuk kepada penderitaan atau keputusan yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan kesalahan, khususnya melanggar undang-undang. Hukuman juga boleh merujuk kepada sebarang perubahan pada kelakuan manusia atau haiwan yang berlaku selepas tingkah laku dan gerak balas berian yang berkenaan. Contohnya, dalam konteks psikologi, hukuman merujuk kepada perubahan pada kelakuan yang berlaku selepas tingkah laku yang dianggap sebagai hukuman. Jadi secara umumnya, hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, perlanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Jadi objektif kajian ini adalah untuk meneliti pelaksanaan hukuman sebat syariah dalam konteks perundangan dan pelaksanaannya oleh Jabatan Penjara Malaysia. Metodologi kajian yang pertama iaitu reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Diikuti yang kedua pengumpulan analisa undang-undang dan realiti pelaksanaan hukuman sebat syariah itu sendiri. Dan yang ketiga, melalui temu bual atas talian. Yang keempat, responden yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan daripada Jabatan Penjara Malaysia, magistrat dan hakim serta pegawai pendaftar daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan yang kelima adalah kajian kes-kes yang telah dijatuhkan dengan hukuman sebat syariah juga akan turut dibuat. Dapatan kajian terdiri daripada pengumpulan data berbentuk dokumen iaitu Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, diikuti dengan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1995, Akta 355. Seterusnya Akta Penjara 1995, Enactment Acara Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1983, Enactment Prosedur Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003, Enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985, Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995, Henry Guinness Code Regulation 1949, Kanun Acara Jenayah Akta 593 dan Peraturan-Peraturan Penjara tahun 2000. Dapatan kajian yang seterusnya berkaitan dengan temu bual, iaitu responden pertama Puan Atikah binti Muhammad atau Muhammad Saim, iaitu sebagai seorang magistrat Mahkamah 1 Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Beliau menyatakan bahawa terdapat data dan laporan kes berkaitan hukuman sebat syariah yang telah pun dilaksanakan berdasarkan peruntukan undang-undang syariah yang diperuntukkan bagi setiap negeri. Berdasarkan temu bual yang kedua untuk responden yang kedua, iaitu Tuan Abdul Kadir bin Jalani, merupakan seorang penasihat undang-undang di Jabatan Penjara Malaysia, di mana beliau telah membantu untuk memperoleh data dan statistik terkini kes-kes melibatkan pesalah wanita yang dijatuhi hukuman sebat syariah yang telah pun dilaksanakan di Penjara Kajang, Penjara Wanita Kajang. Jadi di dalam rajah tersebut menunjukkan jadual sebatan tahun 2023 yang terkini yang telah dijalankan
di sebatan syariah yang telah dijalankan di penjara wanita Kajang. Seterusnya, temubuan untuk responden yang ketiga iaitu Puan Rohana binti Mat Isa, iaitu penolong pendaftar kanan Mahkamah Syariah Kuantan, yang menyatakan bahawa terdapat kes yang melibatkan hukuman sebatan syariah yang telah pun dilaksanakan di penjara penuh dan penjara bentung pada tahun 2019. Jadi sebagai kesimpulan, kajian ini adalah penting untuk memperjelaskan realiti pelaksanaan hukuman sebat syariah seperti yang telah dipraktikkan selama ini oleh Jabatan Penjara Malaysia. Melalui dapatan kajian yang diperoleh adalah menunjukkan bahawa pelaksanaan hukuman sebat syariah dipraktikkan oleh Jabatan Penjara Malaysia, di mana terdapat perbezaan cara hukuman sebat sivil dan juga sebat syariah yang dilakukan ke atas pesalah jenayah. Kesimpulannya, kajian ini dijalankan khusus bagi meneliti dari sudut praktikal akan realiti pelaksanaan hukuman sebat syariah serta bidang kuasa Jabatan Penjara Malaysia dalam melaksanakannya berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada seperti yang terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta, juga enactment syariah bagi mengikut setiap negeri. Di sini adalah antara sumber rujukan yang diguna pakai untuk menjalankan kajian ini, antaranya statut-statut yang terdapat yang berkaitan dan juga jurnal, juga buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.